Taala diberi peluang kita adakan sedikit tazkirah malam ini. Dan pertama nak mohon maaf dulu, hari ini tak tahu kenapa trafik dia lain macam sedikit. Bukan 2 jam 40 minit daripada Kuala Wangsa Maju sampai ke sini. So tak tahulah kenapa, mungkin disebabkan tahun baru Cina, orang semua nak balik ke, terlalu trafik terlalu jam sekali. Okey, kita teruskan perbincangan malam ini, tazkirah malam ini. Tajuknya sebab-sebab yang menyumbang kepada kekeliruan, salah faham terhadap agama Islam. Agama Islam, salah satu agama yang paling laju peningkatannya, pengislamannya. Orang yang masuk Islam boleh dikatakan di dunia kalau ikut agama paling laju sekali. Tetapi pada masa yang sama juga, Islam adalah agama yang paling disalahartikan. Bukan saja majoriti non-Muslim di luar salah faham terhadap agama Islam, malahan kita mempunyai segelintir umat Islam pun kadang-kadang keliru terhadap agama Islam. Betul ke? Dan apa sebab-sebab yang menyumbang kepada kekeliruan ini? Okey, apa sebab-sebab? Ada banyak sebab. Sebab pertama, media sosial. Media sosial memainkan peranan yang amat besar yang menyumbang kepada kekeliruan. Kalau kita lihat media sosial dunia dikuasai oleh siapa? Orang Islam ke orang bukan Islam dulu? Dikuasai oleh bukan Islam. Kalau bukan Islam yang menguasai media sosial ini, rasa-rasa mereka akan membantu tak agama Islam untuk menyebarkan ajaran yang sebenar kepada masyarakat, kepada manusia di dunia ini? Rasa-rasa? Mampu tak mereka nak menyebarkan ajaran Islam yang sebenar? Satu, mereka bukan Islam. Kedua, mereka tak tahu bahasa Arab. Ketiga, mereka tak faham selok-belok agama Islam. Contohnya tafsiran, contohnya metodologi, macam mana satu hukum boleh dikeluarkan, apa cara, apa metodologi yang digunakan, dia tak tahu. So macam mana dia boleh menyebarkan mesej Islam yang sebenar? Sekiranya mereka ada prejudice, apa akan jadi? Mereka akan sengajakan perkara yang tak ada diada-adakan. Saya bagi contoh. Kalau kita lihat di barat, orang orientalis bila mereka mengkaji kitab Islam pada tahun 1800 hingga 1950, mereka telah mengarang tidak kurang daripada 60,000 buah buku terhadap agama Islam. Dan saya tidak bermaksud semua orientalis ini jahat, tidak. Ada yang orientalis ini dia memang academician, dia memang orang yang tulis mengikut apa kajian yang apa yang mereka faham. Ada yang neutral, dia tidak bias. Tetapi kita mempunyai satu angka yang agak besar, okey, yang sengaja mengada-adakan sesuatu yang tak ada dalam Islam dan mereka ada-adakan. Contoh, bila kita sebut tentang jihad, sebagai seorang Islam, kita ada masalah tak dengan perkataan jihad? Ada masalah tak dengan perkataan jihad? Tak ada masalah. Jihad maksudnya berjuang. Tetapi di barat, kalau kamu tengok tulisan yang mereka buat adalah apa mereka buat dengan perkataan jihad tu? Mereka, perkataan jihad ni perkataan yang sangat-sangat tak elok sekali. Bagi mereka seolah-olah kita akan berperang, akan menindas, akan membunuh orang bukan Islam bila kita sebut perkataan jihad. Lepas tu dia gunakan perkataan holy war. Dalam agama Islam kita tidak mempunyai holy war. Tahu holy war? Perang suci. Apa yang sucinya bila kita nak bunuh orang? Sebenarnya holy war ini datang daripada Crusader War, daripada Kristian punya. Tetapi perkataan itu dia diberikan kepada agama Islam. Nampak? So mereka mengada-adakan sesuatu yang tak ada dalam agama Islam.
Itu satu. Yang kedua, kalau kita tengok Amerika sendiri, Amerika ni dia sangat suka jadi apa? Nak jadi polis dunia. Lebih senang kata dia suka jadi taiku. Orang sini tahu taiku tu apa? Bukan abang besar. Big brother tu itu dipanggil taiko. Taiku tu tai kucing. Mereka ni nak menguasai dunia. Mana-mana negara yang tidak setuju dengan dasar Amerika Syarikat atau tidak menyokong, maka akan dianggap sebagai musuh. Kalau kita ingat lagi 40 tahun yang lalu, musuh paling ketat Amerika Syarikat itu siapa? USSR atau Rusia, kita boleh panggil Rusia sekarang. Dan Rusia tidak tunduk kepada Amerika, tidak setuju dengan dasar Amerika Syarikat. So apa Amerika Syarikat buat terhadap mereka? Mereka buat cerita combat. Bagi orang yang muda tak tahulah, pakcik ni mungkin tahu kot. Abang-abang yang usia lebih kurang macam saya tu tahu. Dia akan buat cerita drama combat. Maka Amerika lawan USSR. So tentera USSR ni jahat, Amerika ni hero. So dia buat cerita tu begitu. Lepas tu Amerika lawan Jerman, Amerika lawan Japan, Amerika lawan Vietnam dan sebagainya. Dan apa yang dia buat sini adalah semua cerita dia hero. Yang lain-lain negara semua ni jahat. Kita tak perasan tahu apa yang dia sedang buat sebenarnya. Kenapa dia buat begitu? Sebenarnya dia sedang memprogram pemikiran manusia. Saya masih ingat usia masa muda, saya benci Rusia, saya benci Japan, saya benci Jerman. Tak tahu kenapa. Saya tak pernah pergi negara dia, saya tak kenal negara itu. Rupa-rupanya saya dipengaruhi oleh media sosial. Okey, wayang-wayang Amerika tunjukkan kepada dunia. Hari ini musuh paling ketat Amerika Syarikat itu siapa? Musuh paling ketat orang Islam lah. Kenapa? Sebab orang Islam satu-satunya masyarakat yang tidak tunduk kepada permintaan Amerika Syarikat. Kita tidak tunduk. Dia tak macam agama Kristian. Kalau kita tengok 200 tahun lebih yang lalu, Amerika Syarikat punya Kristian, mereka membantah, mereka berperang dengan mereka yang minum arak, jual arak dan sebagainya. Tetapi kemudiannya mereka tunduk. Tapi sampai hari ini orang Islam tunduk tak kepada dia? Tidak. Dan bila mereka buat cerita-cerita, sama ada drama ke, Hollywood movie ke, dia bagi watak kepada kita orang Islam. Rasa-rasa watak tu baik ke buruk? Apa jenis watak yang sebenarnya dia berikan? Biasanya terrorism, perompak, pencuri, jual dada dan sebagainya. Apa yang dia sedang buat sebenarnya? Dia sedang program pemikiran manusia. Sekali lagi. Tapi alhamdulillah hari ini disebabkan ada internet, manusia ni boleh double check. Manusia ni kita boleh upload banyak cerita yang mereka salah faham. Sebab itulah dia punya cara sekarang gunakan media tu tak begitu berkesan lagi, disebabkan kita ada internet hari ini. Dan satu lagi, media sosial ini yang menyumbang boleh dikatakan amat besar di Malaysia adalah bila kita tengok media sosial orang Islam. Kalau kita tengok drama, cerita, movie orang Islam di Malaysia, majoriti cerita-cerita ni Islamik ke kurang Islamik? Majoriti cerita-cerita ni buat kita dekat kepada Allah ke jauh daripada Allah? Majoriti cerita-cerita ni lelaki dan wanita ada hijab tak? Cerita-cerita yang macam gangster Kuala Lumpur lah. Lagi apa? Pontianak. Ada satu masa memang hot lah di Malaysia, hantu Pontianak, sehingga anak-anak kita takut kepada kegelapan, tempat gelap, daripada takut kepada Allah. Nah, ini banyak menyumbang kepada kekeliruan. Non-Muslim confused. Tahu kenapa?
Dia suka tengok orang Islam yang berlakon kat TV tu. Wow, bestnya, modern, disco, minum, boyfriend. Kadang-kadang lelaki tu suami orang, perempuan ni isteri orang, tapi berlakon terpaksalah kena pegang, sentuh, peluk kadang-kadang. Betul ke? Boleh ke begitu? Kenapa tak tangkap? Oh, gunakan nama berlakon makanya halal. Betul? Maka kalau nak buat perkara-perkara macam ni, lain kali letak kamera kat situ. Jangan risau. Kalau dah tak tangkap, kami berlakon. Kan senang, menjadi halal. Sepatutnya kita ada undang-undang, kita ada guideline kalau mereka nak buat drama, buat cerita. Orang Islam, kalau orang Islam, kita mesti bagi guideline. Mereka mesti ikut. Setuju tak ni? Dia kena bagi guideline. Kalau tidak, anak-anak kita hari-hari tengok cerita-cerita orang Islam. Okey apa? Hari-hari tengok, sepatutnya tak elok perkara itu. Tapi hari-hari tengok, lama-lama okey lah. Dah biasa, dah ada immune, dah tak rasa malu, tak rasa apa-apalah. Best juga, boleh tahan dia. Macam-macam kita boleh kadang-kadang siap enjoy lagi. So itu satu, media sosial. Yang kedua yang menyumbang kepada kekeliruan, ini agak besar, iaitu agama dengan budaya telah campur aduk, telah dikacau ya. Campur aduk, telah dikacau. Dia macam teh dengan susu segar. Sebelum campur nampak teh, nampak susu segar. You cuba campur, kacau sikit. Kamu nampak tak teh? Kamu nampak tak susu segar? Tak nampak lagi, sebab dah campur aduk. Berarti Islam dengan budaya tempatan telah campur aduk, sehingga bukan saja non-Muslim tak boleh bezakan, Muslim pun tak boleh bezakan mana satu agama, mana satu budaya. Akhir sekali kita anggap dua-dua ni agama, padahal itu budaya. Dan budaya tu kadang-kadang menyusahkan. Budaya ni, ada setengah-setengah budaya ni dia bercanggah dengan ajaran Islam. Disebabkan telah campur aduk, kita tak boleh bezakan, maka kita terimalah bulat-bulat dua-dua sekali. Contoh, orang masuk Islam tukar nama bapa kepada bin Abdullah atau binti Abdullah. Ini adalah perkara yang biasa, betul? Biasa dengar tak? Biasa kan? Padahal amalan tukar nama bapa bin Abdullah atau binti Abdullah Nusantara. Majoriti dunia tak ada berlaku perkara begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, zaman Nabi pun tak pernah diamalkan perkara begitu. Ada tak sahabat masuk Islam, bapa tukar jadi bin Abdullah atau binti Abdullah? Ada? Tak ada. Itu budaya. Dan Brother Lim tak ada masalah. Ada setengah-setengah budaya Melayu yang sangat cantik. Kalau budaya itu tidak bercanggah dengan syariat Islam, Islam tak ada masalah untuk terima. Tetapi ini bercanggah, bulat-bulat. Orang dipanggil, faham tak, head on. Macam accident, kepala dengan kepala macam ni langgar. Bila dia bercanggah dengan agama Islam, kita kena tepikan ini budaya. Setuju ke tak setuju? Apa bukti? Terus kepada buktinya. Ada 3 buah hadis, Bukhari, Muslim, Daud. Tiga-tiga ni hadis sahih. Nabi sebut, sesiapa yang panggil bapa mereka dengan nama yang lain, orang itu tak akan masuk syurga. Those who call their father with another name, they will not enter Jannah. Ini bukan saya cakap, saya je baca hadis saja dalam Bukhari, Muslim, Daud. Satu lagi hadis, Bukhari, Muslim, Daud, sekali lagi sabda Rasulullah SAW yang bermaksud, dia kata, bagi mereka yang sudah tahu, dah tahu tak boleh tukar nama bapa, masih membenarkan orang panggil bapa dengan benarkan orang panggil bapa, masih membenarkan orang panggil bapa bagi nama bapaknya. How to say Melayu? Cik orang putih dulu. For those who already know and still allow people to call their father with another name, means other than his father or real name, bukan nama bapa asalnya, maka orang itu sudah jatuh ke dalam kekufuran. Siapa yang kata? Nabi yang kata, bukan saya kata, saya hanya quote saja. Berarti kita kena bersedialah. Macam saya sebagai orang Cina, saya masuk Islam.
Apa-apa budaya Cina yang bercanggah dengan syariat Islam, saya kena tinggalkan. Setuju kah? Hanya Cina saja ke semua bangsa? Sama juga Melayu kan? Kalau ada budaya yang bercanggah dengan syariat Islam, kita kena ketepikan. Tapi inilah yang kadang-kadang perkara macam inilah orang tak jadi masuk Islam, yang menyusahkan kat mana? Budaya itu bukan agama Islam. Untuk masa saya tak banyak, saya agak laju. Bagi mereka yang dah masuk Islam, dah tukar nama, jangan risau. Tiada salah, tiada dosa bagi kamu semua. Kamu boleh teruskan. Kenapa? Sebab sesuatu yang kamu buat bukan atas pengetahuan kamu, bukan kamu tahu. Bukan kamu tahu dia tak boleh, kamu sengaja buat, bukan. Tak salah bagi orang yang dah tukar nama. Tak salah juga bagi mereka yang menguruskan mereka, sebab mereka pun tak tahu. So Allah tidak akan menyalahi sesiapa kalau dia buat sesuatu yang bukan kerana kefahamannya, bukan kerana sengaja dia buat. Yang ketiga, ini penting, ilmuwan Islam, daripada ulama, mufti, ustaz, ustazah dan sebagainya. Termasuk saya mengingati diri saya dululah, dan juga semua muslimin muslimat, sebab mulut saya paling dekat kepada telinga saya yang mengingati diri saya dulu. Kadang-kadang kita menceritakan sesuatu di luar daripada kepakaran kita. Kita kat universiti belajar bidang bahasa Arab, tapi orang tanya hukum, kita hantam. Kadang-kadang saya belajar tentang saya belajar tentang contohnya tentang ulumul Quran. Bidang saya ulumul Quran, tapi orang tanya saya tentang usul fiqh, saya pun hantam. Bukan saya tak tahu, saya tahu surface, saya tahu secara umum, tapi saya bukan pakar dalam bidang itu. Maka bila saya cerita sesuatu di luar daripada kepakaran diri saya, kemungkinan besar tak saya mencerita sesuatu yang kurang tepat. Itu yang masalahnya. Di Malaysia kita tak ada budaya, satu budaya yang tak ada. Kalau saya sakit, saya pinggang sangat sakit, got problem, saya pergi klinik biasa, doktor akan buat apa? Doktor akan bagi surat, kamu rujuk kepada, kamu pergi ke hospital, jumpa doktor pakar buah pinggang. Betul atau salah? Betul lah? Kalau saya sakit jantung, klinik doktor berani tak ada ubat, dia mesti refer saya pergi ke pakar jantung. Betul? Itu caranya, betul. Tapi bila sampai isu agama, adalah tanyalah itu ustaz. Dia semua tahu. Macam orang Cina tanya Tuhan dia lah, tahu Cina tak? Dia ada menurun tu. Dia tanya apa? Semua dia boleh jawab. Kadang-kadang bukan kepakaran dia, bukan bidang dia. Cakap. Bagi hukum, cakap. Dia tak faham bila dia cakap sesuatu di luar daripada kepakaran dia, disebabkan dia orang pakar, dia ulama, dia mufti, dia ustaz. Apa jadi? Orang biasa akan ambil kata-katanya untuk hujah. Lim, lu mu'alaf mah, lu tahu apa? Betul lah? 1-0. Ini ulama cakap, you mu'alaf, apa lu mau cakap? So dia quote mu'alaf, itu ulama saja. Masalahnya bila dia quote itu ulama tu, dia ingat itulah kebenaran. Dalam agama Islam bukan siapa yang cakap, yang penting apa yang dia cakap, kebenaran ke tidak, bukan kebenaran. Kata-kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Nampak cakap sesuatu di luar daripada bidang dia. And kalau kita pergi social media hari ini, ramai non-Muslim bila berdialog dengan kita, bila kita berbuat dakwah, bila kita berhujah, apa dia buat? Dia akan ambil ulama-ulama Islam, ustaz-ustaz, kadang-kadang mufti-mufti, dia akan ambil kata-kata mereka sebagai hujah. Tapi mufti ni cakap begitu, ustaz ni cakap begitu, ulama cakap begitu. Tapi kebanyakan mereka menceritakan sesuatu di luar daripada kepakaran mereka, dan inilah banyak menyumbang kepada kekeliruan.
Speak something outside of your field. Kita di Malaysia, kita tak ada budaya bila jumpa seorang ustaz atau seorang ulama. Siapa di sini ada buat begitu? Jumpa seorang ustaz atau seorang ulama, Ustaz dulu mengaji kat mana? Oh, Jordan. Alhamdulillah. Ustaz dulu belajar bidang apa? Ada tanya tak bidang apa? Tak ada. Janji serban, jubah, semua tahu. So kita punya kebanyakan ulama-ulama, ustaz-ustaz kita di Malaysia ni semuanya supermarket. Apa produk basah ada, kering ada, semua produk ada. Semua produk dia tahu. Nah, inilah yang menyumbang kepada kekeliruan. Speak something outside of your expertise. And we don't have the culture. We don't have the culture to check with the expert. We will just take whatever the scholar say. This is the message. Inilah hukumnya, inilah maksudnya. Kalau begitu, apa gunanya kita pergi belajar kat universiti, buat degree, buat master, buat PhD? Tak ada guna. Kenapa kita mau pergi specialization? Kenapa kita nak belajar sesuatu sampai jadi pakar dalam bidang tu? Biasanya bila ulama, ustaz kata sesuatu, ini hukumnya haram, apa kita buat? Haram lah. Kita tanya tak, macam mana ulama ini, macam mana mazhab ini, macam mana dia boleh dapatkan hukum jadi haram? Apa metodologi yang digunakan? Apa formula yang digunakan? Kita ambil tahu tak? Terus lompat. We don't care about how they come to the conclusion. We care about what is the hukum. Dan macam mana kita nak jadi orang Islam yang boleh bezakan mana satu betul, mana satu salah? How to identify the unqualified scholar? Macam mana kita nak boleh bezakan ustaz, ilmuwan-ilmuwan yang bercakap sesuatu bukan bidang dia? Macam contoh baru-baru ni kita ada banyak-banyak isu kan, makan ubat tahan sakit haram, neraka. Halo, itu tahu tak, hari-hari orang ke hospital, orang Islam yang sakit baring kat sana, tengah sakit ni, doktor kasih apa? Ya, haram, masuk neraka. Now, point saya tak kisah dia kata haram masuk neraka. Saya boleh setuju sebahagian perkara tu. Kenapa? Memang ada setengah-setengah ubat dia ada dadah, dia ada drugs. Dari sudut Islam, ambil dadah tu haram. Saya setuju. Saya setuju kalau ambil dadah. Betul tak? Tetapi Islam juga, kalau dalam keadaan biasa kita ambil dadah tu haram. Tetapi bila keadaan berubah, hukum berubah. Sebab saya tengah sakit, saya bukan ambil dadah untuk hayal nak enjoy. Saya tengah sakit. So dalam Islam, bila keadaan berubah, hukum berubah. Maksudnya dalam keadaan taksiniyah, keadaan biasa, hukumnya haram. Tapi dalam keadaan hajiat, ada keperluan. Okey? Kalau ada setengah-setengah wanita dia datang bulan, dia punya sakit tu, saya pernah tengok dia macam ular. Okey? Dia baring kalau tak sakit tak tahan. Macam ni, biar ada sakit sampai dia pingsan ke? So dalam keadaan ini, contohnya dia ada keperluan, maka hukumnya asalnya haram tukar jadi halal. Saya bagi satu contoh supaya lagi senang nak faham. Kalau saya nak sentuh seorang wanita bukan mahram saya, halal ke haram? Haram, betul? Okey. Tetapi keadaan bila berubah, saya sekarang ni doktor ke hospital, dia pesakit, dia datang jumpa, hari itu saya on duty. Saya boleh cek dia tak? Saya boleh sentuh tangan dia tak? Kepala dia boleh cek tak? Boleh ke tak boleh? Ada tak mana-mana ulama daripada dulu hingga sekarang kata haram? Sebab dalam keadaan biasa haram betul, tapi dalam keadaan ada keperluan hajiat, bukan darurah, hajiat saja, hukumnya haram jadi halal. Tapi kita ada orang yang berarti bila kamu dengar apa yang dia cakap, kita tahu
orang sedemikian cakap sesuatu yang bukan bidang dia, bukan ahlinya, dia tak tahu bidang itu. Faham ke? So bila kamu tahu macam mana hukumnya, caranya, kamu dah tahu. She do not know what she's talking about, or he do not know what he's talking about, and it's not his field, it's not his expertise. Satu lagi yang menyumbang kepada kekeliruan. Sorry ya, saya laju sikit sebab lagi tinggal sikit masa saja. Yang menyumbang kepada kekeliruan satu lagi adalah orang bukan Islam satu dunia hari ini. Okey, mereka belajar kat sekolah. Ini belajar kat sekolah ni. Bila kamu nak tahu sesuatu, kena buat apa? Kalau you nak belajar tentang sains, tanya apa? Tanya cikgu-cikgu pakar sains. Betul lah? Nak belajar tentang masakan, tanya orang yang pakar-pakar chef ke dan sebagainya. Pelik. Bila tentang Islam, ada sesuatu soalan yang mereka ada tak Islam, mereka keliru atau tak puas hati atau mereka tak selesa dengan Islam, mereka sepatutnya tanya siapa? Mereka suka tanya orang biasa aja. Mereka tak pergi tanya ulama-ulama Islam. Itu yang masalahnya. How are you going to get the right answer when you ask the wrong people? Dalam Islam, nak tahu apa-apa agama, bukan lihat pengikutnya, tetapi lihat sumber kitabnya. Kitab agama tu cakap apa? Pengikut ada pilihan, nak taat atau tak mau taat. Bukan saja Islam, semua agama di dunia, dia ada penganut yang taat, ada penganut yang tak taat. Setuju tak? Setiap agama ada tak penganut yang jahat. Maka kalau kamu nak tahu agama tu, lihat penganut yang tak taat ke, lihat penganut yang taat? Lihat penganut yang paling teruk ke, atau lihat penganut yang terbaik sekali? Mana satu? Nah, ini masalah kita hari ini. Satu dunia. Bila menilai Islam saja, saya pergi ke banyak negara, bila tengok mereka punya surat khabar, dulu lah surat khabar kan, okey, atau sekarang ni gunakan dia share dalam social media, Google, okey. Kalau agama lain penganutnya buat perkara yang tak elok, macam contohnya kamu selalu dengar di Amerika ada seorang masalih ambil machine gun, dia tembak budak-budak kat sekolah, lepas tu dia akan tangkap. Tapi you tengok tak, bila dia laporkan, dia akan kata lelaki ni yang buat, dia tak akan bubuh agama dia. This Christian activist, dia cakap tak? Tak ada, dia cakap nama dia saja Johnson ke apa dan sebagainya. Dia tak sebut agama dia. Tapi kalau orang Islam buat salah, apa dia buat? Dia akan bubuh agama kita sekali jalan. Nah, ini reality. This is called bias. Tahu tak bias? So kalau nak menilai mana-mana agama, kita sepatutnya lihat pengikut yang terbaik, bukan pengikut yang paling teruk sekali. You pernah tengok tak? Malaysia ni kalau kita bandingkan badminton, contohnya, saya kata contohnya, Miss Mun Siddiq is the best in the world. Dia pernah jadi world best. Setuju tak? You tak kenal dia? Tak kenal Miss Mun Siddiq? La ilaha illallah, ni bangsa mana ni? Maksud saya, orang akan banding pemain badminton yang terbaik. You pernah tengok tak orang banding pemain badminton yang paling teruk sekali? Ada? Orang tak banding yang paling teruk. Orang pilih yang banding yang paling baik. Macam contoh, orang sebelum ini mereka masih tak pasti Cristiano Ronaldo ke Messi terbaik. Betul? Sekarang tak payah banding lagi lah. Messi dah menang World Cup. Betul ke? So Ronaldo tak mungkin boleh kejar dia lagi. Maka kita banding yang terbaik, dua yang terbaik. Mana orang banding Southampton punya player, mana satu yang paling teruk? Ada? Tak ada orang bincang. Tapi ini reality. Betul tak? Ini yang berlaku. Mereka menilai Islam bukan melihat sumber. Tapi kalau nak tengok penganut yang terbaik, by right lah, kalau nak banding agama, kita akan tunjukkan penganut yang terbaik Islam, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu walking Quran. Okey? Contoh yang terbaik. Tapi kalau dia tak nak contoh, itu lihat kitabnya, Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau saya nak nilai agama Kristian, saya akan lihat ajarannya Bible kata.
Saya takkan tengok sikap orang Kristian buat baik, buat jahat. Nak tahu agama Buddha, saya akan tengok kitabnya Tripitaka, apa dia sebut. Boleh faham? Tapi inilah realitinya telah berlaku di dunia. Itulah cara mereka menilai Islam. Okay, last. Saya tahu kamu semua nak balik. Masa singkat. Kalau kita tengok tangan saya, saya ada buat satu bulatan. Nampak tak? Nampak ke tak nampak? Kalau tak nampak, sudah dekat. Sekarang nampak ke tak nampak? Sudah nampak. Bagus. Bulatan 1, bulatan 2. Ada 2 bulatan, tapi kedua-dua bulatan ni bertindih sedikit. Orang sini boleh faham tak bertindih? Overlap sedikit. Bulatan sebelah kiri rujuk kepada orang bukan Islam. Bulatan sebelah kanan rujuk kepada orang Islam. Boleh faham? Yang bertindih ini adalah pergaulan antara bukan Islam dan orang Islam. Pergaulan sikit saja. Nah, mari kita lihat bulatan sebelah kanan. Bulatan sebelah kanan. Orang Islam. Okey. Ilmuwan Islam. Mereka berada di mana? Kalau saya boleh tunjukkan 2 bulatan. Okey, 2 bulatan. Okey. Ulama-ulama Islam, ilmuwan Islam berada di mana? Contohnya ustaz, ustazah, ulama, mufti dan sebagainya. Mereka berada di mana? Mereka dekat kepada tempat dipanggil bertindih ke? Dekat kepada non-Muslim ke? Atau mereka sangat jauh daripada non-Muslim? You rasa-rasa? Halo? Dekat ke jauh? P. Ramli kena marah, kena maki oleh director. Apa nama? Sebab dia tak cakap kan, dia action saja. You pun nak kena ke? Okey. Apa yang berlaku di sini, setuju tak? Bukan semua, tapi sebahagian besar ni amat-amat jauh daripada bukan Islam. Mereka duduk di dunia dia sendiri, bersama di pondok, di masjid, di apa lagi? Di mana-mana lah, di hospital, di university, di college, di mana-mana. Tetapi mereka ni sangat jauh daripada non-Muslim. Masalahnya, mereka orang yang paling berilmu, paling layak untuk menerangkan Islam kepada golongan bukan Islam. Tetapi sedihnya mereka paling jauh daripada golongan bukan Islam. So bila bukan Islam nak tanya soalan, tanya siapa? Tanya yang dekat ke tanya yang jauh? Dia dapat jumpa yang dekat. Tapi yang dekat ni dia punya agama Islam ni kurang sikit. Kurang. So dia tanya yang kurang. Kurang pun jawab. Bila dia jawab, dia buat orang bukan Islam ini yakin terhadap Islam ke tambah keliru. Nah, inilah realitinya yang berlaku. Sepatutnya ilmuwan-ilmuwan yang dah belajar agama Islam, mereka sepatutnya bimbing kita. Mereka ke depan. Mereka berdepan dengan golongan non-Muslim. Betul? Mereka tunjuk ajar kita. Tapi sedihnya, mereka paling layak tetapi paling jauh daripada agama Islam, daripada golongan non-Muslim. Now, so macam mana non-Muslim mau dapat memahami Islam yang benar kalau yang layak begitu jauh, yang tak layak begitu dekat? Apa akan jadi? So inilah sebahagian yang menyumbang kepada kekeliruan, sebahagian yang menyumbang kepada misconception towards Islam. Okey, sebelum saya berhenti, ada soalan nak tanya? Okey, saya tahu semua sudah penat. Okey, begini, lain kali kalau ada peluang cakap sekali lagi, saya akan ulas lebih dalam lagi. Tapi malam ni saya rasa cukuplah setakat ini. Sebelum saya pergi, siapa-siapa yang minat nak tengok tulisan buku saya, ada di luar lah. Saya tak nak cerita malam ni, hanya nak cerita satu perkara. Saya daripada NGO Interaktif Dakwah and Tarbiyah, IDT. Kami telah menubuhkan dipanggil satu missionary school. Missionary school ni adalah sekolah yang melatih, full time melatih pendakwa. Okey, bukan saja pendakwa di Malaysia, tetapi 11 negara di Southeast Asia. Itulah fokus kami. Kami telah beli bangunan 3 tingkat di Wangsa Maju. Okey, kalau ada lalu Wangsa Maju, singgah pergi tengok Wisma IDT. Okey. Dan
di Malaysia sebenarnya kita belum ada lagi, melainkan ini yang pertama. Tapi missionary school begitu banyak sekali dalam agama Nasrani. So kami telah tubuhkan missionary school ini khas untuk melatih pendakwah. Dan insya-Allah dalam setahun dua ini di 11 negara Southeast Asia kami kami dah latih Philippines, kumpulan Philippines telah hantar balik bulan depan Indonesia. Lepas raya Syawal kami akan bawa masuk banyak-banyak negara, Vietnam, Cambodia, Myanmar, Laos dan sebagainya untuk dilatih di Malaysia dan kemudian hantar mereka balik. Sebahagian di kalangan mereka kami akan bayar gaji penuh supaya mereka jalan dakwah sepenuh masa. Dan kami juga dalam proses bina masjid dan Islamic Center dalam satu masjid tu di banyak negara tu. Sebab mereka ni negara bukan Islam, tak ada jabatan agama, mereka tak ada zakat, mereka tak ada kelas agama. Kalau kita tak bina masjid, dah bawa mereka masuk Islam, tak ada masjid nak solat, tak ada Islamic Center tempat untuk kelas belajar amalkan, macam mana kita nak meningkatkan orang Islam di situ? Kita bertanggungjawab di jiran kita. Maka IDT telah ambil tanggungjawab ini untuk melatih, untuk akan pergi bina masjid dan juga Islamic Center di negara-negara sedemikian. Dan saya nak ajaklah muslimin muslimat, bagi mereka yang ingin nak sokong projek ini, kalau boleh pergi search Google IDT saja, tengok apa yang kami lakukan, tengok apa result yang kami buat. Okay? So bagi mereka yang ingin nak bersama dengan kami, tabung ada, nak bayar zakat, silakan. Sebab dia boleh bantu kami bayar kami beli bangunan 3 tingkat tu. Kami mencari 1,000 orang. Sekarang ni kita ada 300, mungkin 360 orang telah bayar satu lot. So ada sikit lagi tempat. Siapa-siapa yang ingin nak melabur untuk saham akhirat untuk keluarga kamu, ambil peluang ini. Ambil peluang ini. Okey? Dan niatkan untuk ahli keluarga semua sekali. Sebab dalam setahun dua ini akan penuh dengan pendakwa-pendakwa yang kami latih di 11 negara. So bagi mereka yang ada saham kat dalam, saya doa-doakanlah, inilah yang mungkin akan menyelamatkan kita daripada api neraka. Sebab ini pahala yang akan berterusan selepas kita mati, perkara ini akan berterusan. Okey? So bagi mereka yang nak menyumbang sikit-sikit, ambil kertas sini, belakang sini, sini, bahagian sini. Dia RM1 sehari, sebulan RM30 saja. Bagi mereka yang nak begitu, kamu isikan saja, dia akan buat auto debit. Dia akan transfer tiap-tiap bulan just RM30 saja. Nah, itu juga boleh membantu gerakan dakwah, sebab kami akan bayar gaji penuh kepada pendakwa-pendakwa di 11 negara ini. Okey, itu saja perkongsian malam ini. Mohon maaf kalau terkasar bahasa. Jumpa lagi. Assalamualaikum.